yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu, Darul Iman maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan makmur, bertakwa iman, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Dengan niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu, Darul Iman maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat
nama Ilahi kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu, Darul Iman maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju, di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, padang thayyibah, walaupun sejahteralah Darul Iman, di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian, dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Dari luar ni. Kita dah saling ni. Kita. Dengar. Dengar. Ada cakap ni. Tengok. Siapa cakap ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba', untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein
penyampai kita pada malam ini, dan tidak lupa juga kepada seluruh muslimin muslimat yang join pada malam ini. Jadi sebelum saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, saya nak minta kepada semua untuk kita sama-sama share. Moga-moga dengan kita share ni orang lain juga dapat manfaat, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, sebagai ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita muka surat berapa? 22. Okey, kita muka surat 22 cetakan dia tu kitab tu. Tak ada. Biarlah. Lambat . Baik, okey, jadi kita sambung balik. Tu muka surat apa? 31 cetakan dia. Okey, dalam kalau Minhajul Talibin cetakan Maktabah At-Tauqifiyah, muka surat 31. Baik, cetakan Darul Minhaj ana tak tahu berapa muka surat. Jadi boleh tengoklah mana. Jadi kita sambung balik, kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa minha masailu nafisatun adummuha ilaihi yanbaghi an la yukhlal kitabu minha wa aqulu fi awwaliha qultu wa fi akhiriha wallahu a'lam. Kita sebenarnya masih lagi dalam muqaddimah kitab Minhajul Talibin. Ni kali ketiga, pengajian yang ketiga daripada kitab Minhajul Talibin, tapi kita masih lagi dalam muqaddimah. Jadi kita baca muqaddimah lambat sikit kerana muqaddimah ni adalah ataupun ada beberapa sudut ataupun beberapa bahagian daripada muqaddimah kitab Minhajul Talibin adalah perkara yang cukup penting. Perkara yang cukup penting. Kalau sekiranya kita tidak mengambil berat tentang beberapa perkara dalam muqaddimah, maka akan datang kita tidak akan faham dengan sempurna, dengan cukup, dengan lengkap. Sebab itulah muqaddimah perkara yang cukup penting. Cuma kita kena ulang balik sikit. Kita sebut secara ringkas benda yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi, yang mana Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala cuba buat ikhtisar, ringkasan daripada kitab Muharrar karangan Imam Ar-Rafi'i. Dan pernah kita sebut sebelum daripada ni bahawasanya kitab Muharrar, adakah kitab Muharrar karangan Imam Rafi'i adalah suatu kitab yang direngkaskan daripada kitab yang lain ataupun tidak. Itu berlaku perbezaan pandangan. Yang masyhur ia adalah ringkasan daripada kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali. Itu hak yang masyhur. Jadi dan Imam Nawawi di samping dia buat ringkasan daripada kitab ataupun kitab mukhtasar yang dikarang oleh Imam Rafi'i, tetapi dalam kitab mukhtasar ini ataupun dalam kitab Minhaj ini, Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala membuat sedikit penambahan. Mana perkara-perkara yang dikirakan penting, yang perlu, maka dia tambah. Dan dia gunakan beberapa istilah, yang mana istilah tersebut adalah untuk menceritakan tentang martabat-martabat khilaf. Baik, dan antara perkara yang ditambah dalam kitab ini adalah membuat peringatan tentang beberapa syarat pada sebahagian daripada permasalahan yang dibuang daripada kitab Muharrar. Dan ada tempat-tempat yang sedikit
yang disebut dalam kitab Muharrar menyalahi pandangan hak mukhtar, maka Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala akan jelaskan perkara tersebut. Begitu juga Imam Nawawi akan mengukuhkan lafaz-lafaz hak yang kabur, lafaz hak yang memberi waham, yang membayangkan, menyalahi perkara hak yang betul dengan lafaz hak yang lebih jelas, hak yang lebih ringkas. Baik. Antara benda hak yang diletak lagi, ditambah lagi oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, katanya wa minha, dan sebahagian daripadanya ataupun di antaranya minha, kalau kita i'rab min haraf jar, dia bergantung dengan sesuatu yang dihadzaf, jadi i'rab je dari khabar muqaddam. Wa minha ay wa kainatum minha masailu nafisah, ada beberapa masalah yang berharga. Sebahagian daripadanya benda hak yang Imam Nawawi tambah ni ada beberapa masalah hak yang berharga. Masalah hak yang berharga. Kenapa kau masalah ni dinamakan masalah yang berharga? Kerana masalah ni yang pertamanya diperlukan dan manfaat dia umum. Jadi permasalahan tu amat diperlukan dan manfaat dia umum, pasti benda tu adalah benda hak yang cukup berharga. Baik. Jadi wa minha masailu nafisatun adhummuha, aku bawakan, aku kumpulkannya ilaihi, kepada kitab Minhaj ataupun kitab yang diikhtisarkan daripada kitab Muharrar, yang bagi alla yukhlal kitabu minha, yang sepatutnya tidak disunyikan ataupun tidak dikosongkan kitab daripadanya. Sepatutnya kitab hak mukhtasar mesti kena ada permasalahan, tapi permasalahan ni tidak disebut dalam kitab Muharrar, maka aku tambahkan, aku datangkan, aku bawa permasalahan ini. Dan kalau mu nak tahu masalah ni, dhabit dia ataupun tanda dia gini je, wa aqulu, dan aku berkata fi awwaliha, pada permulaannya qultu, wa fi akhirah, dan pada penghujungnya wallahu a'lam. Kalau aku kata qultu, lepas tu buat mari satu permasalahan, pada penghujungnya aku kata wallahu a'lam, maka ia memberi maksud bahawasanya itu adalah masail nafisah yang aku datangkan di dalam kitab Minhajul Talibin, yang sepatutnya mana-mana kitab mukhtasar tidak boleh kosong daripada permasalahan ini. Jelas? Faham tak? Ming? Faham? Ya, Bi. Katanya wa ma wajadtahu min ziyadati lafzatin wa nahwiha ala ma fil muharrari fa'tamidha fala budda minha. Kata dia, wa ma wajadtahu, dan apa hak yang engkau dapati. Kalau mu dapati benda hak yang mu dapati min ziyadati lafzatin fi wa nahwiha, daripada penambahan satu kalimah dan seumpamanya, dua kalimah ke dah kira dah, ala ma fil muharrar, di atas apa hak yang ada dalam kitab Muharrar, fa'tamidha, maka mu kena pegang molek. Kalimah tu mu kena pegang molek. Sebab dia fala budda minha, maka tidak dapat tiada daripada lafaz tersebut. Maksudnya, kadang-kadang dalam kitab Muharrar ataupun ada beberapa tempat dalam kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi menambahkan kalimah, satu kalimah ataupun dua kalimah. Sebagai contoh, yang mana benda tu tidak ada dalam kitab Muharrar. Kalau benda yang aku tambah saat ni tu, yang tidak ada dalam kitab Muharrar, maka mu kena pegang. Mu kena pegang kemah tu. Cuma kita tidak tahu mana hak yang ditambah oleh Imam Nawawi, melainkan kita kena rujuk kepada kitab Muharrar. Maksudnya kita kena buat perbandingan, baru kita tahu. Okey, boleh faham? Macam mana kita nak tahu ini adalah penambahan, yang benda ni tak ada dalam kitab Muharrar tapi ada dalam kitab Minhajul Talibin, sekiranya kita tidak rujuk kepada kitab Muharrar. Baik. Wa kadza ma wajadtahu min al-adhkari mukhalifan lima fil muharrari wa ghairihi min kutubil fiqh fa'tamidhu. Seperti ini juga apa hak yang engkau dapati daripada zikir-zikir. Dia perkataan al-adhkar adalah jamak daripada zikrun. Zikrun ni adalah masiqa lis-sana'i wad-du'a, tu mana zikir. Perkara hak yang dibawa untuk puji dan untuk doa. Dia perkataan al-azkar, dia masuk doa. Tu kita kena faham. Dia masuk doa. Jadi mana-mana doa, mana-mana zikir yang mu dapati di dalam kitab Minhajul Talibin,
Mukhalifan lima fil muharrar, dia menyalahi apa yang ada dalam kitab muharrar. Wa ghairihi, dan selain daripada kitab muharrar min kutubil fiqhi, daripada kitab-kitab fiqh yang lain. Maka fa'tamidhu, maka mu kena i'timad, mu kena pegang benda ni. Mu kena pegang molek. Jadi ni bagi orang hak yang belajar dah kitab fiqh hak yang kalau kita kata kitab matang lah, kitab fiqh matang lah. Orang hak yang buat tengok kitab muharrar, dia tengok kitab muharrar, dia tengok kitab-kitab yang lain. Contoh sebagai contoh, dia tengok kitab Ihya Ulumuddin sebagai contoh, tiba-tiba dia dapati dalam kitab Minhajul Talibin ada zikir yang menyalahi zikir tersebut dengan zikir yang ada dalam kitab muharrar dan kitab-kitab fiqh yang lain, maka kata Imam Nawawi mungkin pegang molek zikir tu. Sebab apa? Sebab Imam Nawawi tidak akan tukar, melainkan di sisi dia benda yang dia tukar saat itu adalah benda yang betul. Sebab benda fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadithil mu'tamadah. Maka sesungguhnya aku telah mentahqiq zikir-zikir tersebut. Aku telah mentahqiq, aku telah membuat penelitian zikir-zikir itu daripada kitab-kitab hadis yang mu'tamad. Baik. Jadi kadang-kadang ada sebahagian daripada ulama yang mendatangkan zikir, tetapi zikir tersebut tidak berdasarkan kepada hadis yang sahih. Imam Nawawi adalah seorang ulama hadis. Maka daripada sudut sandaran dalil, ataupun daripada sudut hadis, memang Imam Nawawi antara ulama yang mengambil berat tentang sesuatu hadis. Jadi kalau benda zikir yang mu tengok dalam kitab ni menyalahi dengan kitab-kitab fiqh yang lain, mu kena pegang boleh lah. Sebab aku telah tahqiqkan zikir ini daripada kitab hadis yang mu'tamad. Sebab kita benda yang ataupun hadis, rujukan dia bukan dalam fiqh. Rujukan hadis adalah daripada kitab hadis. Rujukan fiqh adalah ataupun hukum hakam dalam kitab fiqh, tapi rujukan hadis bukan dalam kitab fiqh. Salah sekiranya orang tu nak rujuk suatu hadis, dia hanya rujuk kitab fiqh, dia kena rujuk kitab hak asal. Baik, melainkan kalau sekiranya ulama hak yang mengarang kitab fiqh itu adalah ulama hadis. Contoh Imam Nawawi. Contoh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Walaupun kitab Majmu' adalah kitab fiqh pada asalnya, tetapi perbahasan hadis memang cukup hebat dalam kitab Majmu'. Sebelum daripada dia bincang berkenaan dengan hukum hakam, setelah daripada dia mari perkataan Imam Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi daripada kitab Muhadzab, dia pun bincang dulu berkenaan dengan hadis. Hadis ni diriwayat oleh siapa kau perawi dia apa semua sekali, hadis ni apa kau status dia akan bincang. Lepas tu baru dia buat mari hukum. Jadi tu tak ada masalah sebab dia adalah ulama hadis. Baik, dia bukan semua ulama fiqh adalah ulama hadis, dan bukan semua ulama hadis adalah ulama fiqh. Yang ada ulama hadis dalam masa yang sama ulama fiqh, dan ada ulama fiqh dalam masa yang sama adalah ulama hadis. Beza mana? Berarti molek. Ada sebahagian ulama fiqh tapi dalam masa yang sama adalah ulama hadis. Maksudnya dia lebih kuat kepada fiqh berbanding dengan hadis. Ada ulama hadis dalam masa yang sama dia adalah ulama fiqh. Maksudnya dia lebih kuat kepada hadis berbanding dengan fiqh. Okey. Itu secara ringkaslah. Katanya waqad uqaddimu ba'd masailil fasli li munasabatin aw ikhtisar. Waqad uqaddimu. Di uqaddimu adalah fi'il mudhari'. Qaddama yuqaddimu atau wazan fa'ala yufa'ilu. Dia qad apabila masuk di atas fi'il mudhari', kebiasaannya qad tu litaqlil. Makna dia sedikit. Kita tahu makna terkadang. Kadang-kadang, cakap kita kadang-kadang, uqaddimu. Aku mendahulukan ba'd masailil fasli. Sebahagian daripada permasalahan bagi suatu fasal. Okey. Apa maksud? Kita kena faham dulu. Kita kalau sebut kata kitab, dia di bawah kitab, dia ada bab. Di bawah bab ada fasal. Di bawah fasal ada masail. Boleh faham? Boleh faham tak? Kita dalam kitab, kita ada benda bab.
ba ni. Di bawah ba ada benda fasal. Di bawah fasal ada masail. Okey, dalam kitab Muharrar ada fasal yang mana di bawah fasal tu ada beberapa permasalahan. Kadang-kadang Imam Nawawi dia tidak buang sebenarnya permasalahan tersebut daripada kitab Muharrar, tetapi dia tukar. Hak ni letak depan, hak ni dia letak belakang. Maksudnya dia cuba susunkan balik hak yang diletakkan kemudian permasalahan tersebut dalam kitab Muharrar dia letak dulu. Tu nak khabar ni. Wa qad uqaddimu ba'd masailil fiqh fasli li munasabatin aw ikhtisar. Terkadang aku mendahulukan sebahagian daripada permasalahan bagi suatu fasal di dalam suatu fasal kerana ada munasabah. Kerana nampak sesuai letak depan masalah ni, dia pun letak depan. Aw ikhtisar ataupun nak kerana ringkasan, kerana meringkaskan. Kalau aku letak depan ni ringkas sikit. Kalau letak belakang jadi benda panjang sikit. Jadi maka dia letak depan untuk ringkas. Katanya wa rubbama qaddamtu faslan lil munasabah, dan kadang-kadang dia rubba tu termasuk dalam haraf jar. Termasuk dalam haraf jar. Rubba adalah haraf jar. Ma tu dipanggil ma kafah. Ma yang menghalang haraf jar daripada beramal. Baik. Okey, itu secara ringkas, saya sebut secara ringkas saja. Wa rubbama, dan kadang-kadang qaddamtu, aku telah mendahulukan. Maksud mendahulukan, aku letak depan faslan, akan satu fasal. Jadi dalam kitab Muharrar dia ada susung fasal. Okey, fasal ni. Kadang-kadang Imam Nawawi ambil fasal yang belakang, dia letak depan. Nampak kan? Faham? Sebab dia alasan yang sama. Lil munasabah. Kerana nampak munasabah sesuai begitu. Lepas daripada itu kata Imam Nawawi, wa arju in tamma hadzal mukhtasar ay yakuna fi ma'na syarhi lil muharrar. Dan aku mengharapkan, aku mengharapkan, in tamma, jika selesai, jika sempurna, hadzal mukhtasar, jadi bermakna dia buat muqaddimah dulu. Betul tak gitu? Dia buat muqaddimah dulu. Aku mengharapkan jika sempurna hadzal mukhtasar, mukhtasar ini mukhtasar ini maksudnya mukhtasar, ringkasan daripada kitab Muharrar bersama dengan apa yang dia tambah, dia selit sikit, dia masuk sikit saat itu. Aku mengharapkan jika sempurna selesai mukhtasar ini, aku mengharapkan dia ayyakuna, bahawa adalah ia mukhtasar ini fi ma'na syarhi lil Muharrar, pada makna syarah bagi kitab Muharrar. Walaupun dia adalah ringkasan daripada kitab Muharrar, tapi dalam masa yang sama dia adalah syarah kepada kitab Muharrar. Jadi bagi orang yang nak baca kitab Muharrar, maka kitab Minhajul Talibin adalah sebagai pembantu dia untuk dia memahami kitab Muharrar. Tengok. Fa inni, sebab dia, maka sesungguhnya aku, kata Imam Nawawi, la ahdhifu minhu syai'an minal ahkam. Aku tidak buang daripada kitab, daripadanya, aku tidak buang daripadanya syai'an, sedikit pun minal ahkam, daripada hukum hakam. Jadi hukum hakam yang disebut dalam kitab Muharrar semuanya ada dalam kitab Minhajul Talibin. Aku tak buang sikit pun. Tu aku tidak hadaf daripadanya akan sesuatu pun, akan sedikit pun daripada hukum hakam. Aslan, sama sekali. Di aslan ni didatangkan dia adalah untuk mengkuatkan ataupun untuk mengkuatkan penafian itu. Aku tidak buang sama sekali. Untuk mengkuatkan penafian. Cuma i'rab aslan boleh beberapa wajah. Boleh kita i'rab jadi maf'ul mutlaq, boleh bagi fa'il yang dihadaf, dan boleh kita i'rab jadi hal, dan boleh kita i'rab jadi maf'ulun fih. Boleh i'rab. Wala minal khilaf, dan aku tidak buang daripadanya akan sedikit pun daripada khilaf. Jadi kalau hak yang disebut dalam kitab Muharrar tentang khilaf pun aku sebut juga dalam kitab Minhajul Talibin. Hukum hakam aku tidak buang.
walau kana wahiyan, walau kana al-khilaf wahiyan, walaupun khilaf itu adalah khilaf yang lemah. Walaupun khilaf yang lemah, hak yang disebut dalam kitab Muharrar, tetap aku akan sebut benda yang sama dalam kitab Minhajul Talibin. Cuba aku akan beri peringatan. Ma'ama asyartu ilaihi minan nafais. Bersama perkara hak yang telah aku isyarat kepadanya daripada perkara-perkara yang berharga. Hak yang aku sebut sebelum daripada ni aku nak buat penambahan. Perkara-perkara hak yang penting, perkara-perkara yang berharga. Okey, habis, selesai. وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر. Allah, ni hemah yang tinggi Imam Nawawi. Kita boleh faham, oh tinggi hemah dia dalam menyampaikan ilmu agama. Ni golongan hak yang termasuk dalam ahli al-inayah, orang hak yang mendapat pertolongan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktu dia untuk agama Allah. Dia telah mewakafkan waktu dia siang dan malam untuk agama Allah. Cuba bayangkan ketika dia buat kitab Minhajul Talibin, dalam masa yang sama dia buat pula syarah kepada kitab Minhajul Talibin untuk membantu memahami beberapa perkara dalam kitab Minhajul Talibin. Ni hemah yang tinggi. Dan sebenarnya memang penuntut ilmu perlu kepada himmah yang tinggi. Kalau tidak ada himmah yang tinggi, maka kita tidak mampu untuk menghabiskan kitab Minhajul Talibin. Kita tidak mampu untuk menghabiskan kitab Minhajul Talibin kalau tidak ada himmah yang tinggi. Sebab kitab Minhajul Talibin di antara kitab yang cukup penting. Yang pengajian kita ni bukan pengajian laju. Kita baca lambat. Sengeleng kita baca lambat. Baca laju sekejap je. Baca tak mana je lah. Kurang sikit-sikit. Tu tak lama mana habis. Baik. Perlu kepada benda? Kepada himmah yang tinggi. Dia himmah yang tinggi, dia bermula daripada usaha kita. Dan kita baiki niat kita. Kita baiki niat kita kerana setiap apa hak yang dibuat untuk Allah, dia akan kekal. Setiap benda hak yang dibuat untuk Allah, dia akan kekal. Setiap perkara hak yang dibuat untuk dunia, maka dia tidak akan kekal. Lepas tu kita kena ingat, setiap perkara yang dibuat untuk Allah, dia akan kekal. Di samping kita berusaha, kita jaga niat, lepas tu kita sentiasa berdoa. Dan usaha ni banyaklah. Usaha. Antaranya adalah kita memilih kawan. Antaranya adalah kita memilih kawan. Dia memilih kawan ni benda yang cukup penting, yang membantu kita meninggikan himmah kita. Kadang-kadang kita bersama dengan orang yang rajin, walaupun kita malah kita jadi rajin. Faham? Okey, itu sebagai contoh. Itu ada kalau kita nak bincang bab ni, panjanglah pula. Cuma kita cover sepintas lalu. Waqad syara'tu, dan sesungguhnya telah memulai oleh aku. Dia syara'a dengan makna memulai. Syara'a dengan makna benda memulai. Dan sesungguhnya telah memulai oleh aku, kata Imam Nawawi, fi jam'i juz'in latifin ala surati syarhi li daqa'iqi hadzal mukhtasar. Pada mengumpul satu juzuk yang latif, yang nipis, yang kecil, ada surati syarhi, yang mana juzuk yang latif ni, satu juzuk yang kecil ni, yang nipis ni, dia ala surati syarhi, di atas bentuk syarah. Dia umpama syarah li daqa'iqi hadzal mukhtasar, bagi daqa'iq, perkara-perkara yang halus, perkara-perkara yang rumit di dalam mukhtasar ini. Jadi di dalam kitab kitab Minhajul Talibin ada perkara hak yang halus, perkara yang rumit. Maka di sana ada kitab yang menjelaskan perkara-perkara tersebut. Nama dia Daqa'iq Al-Minhaj. Dikarang oleh siapa? Oleh Imam Nawawi juga. Tengok. Wa maqsudi bih at-tanbihu 'ala al-hikmati fil 'uduli 'an ibaratil muharrar. Dan maksudku. Kita guna tak perkataan tu? Kita guna perkataan tu kan? Maksudku. Apa yang aku inginkan dengannya sebenarnya adalah at-tanbih, maksudi mubtada, at-tanbihu khabar, memberi peringatan 'ala al-hikmati fil 'uduli 'an ibaratil muharrar, di atas hikmah pada udul berpaling, meninggalkan ibarat muharrar. Jadi ibarat kitab muharrar sekian.
tapi aku guna ibarat lain tapi maksud yang sama. Apa aku tidak guna ibarat yang lain? Jadi aku akan khabar. Aku akan sebut apakah hikmahnya. Boleh tengok dalam kitab dia Daqaiqul Minhaj. Wa fi ilhaqi qaidin, dan pada penambahan qaid, penambahan syarat. Jadi aku beri peringatanlah apakah hikmah. Ada penambahan syarat dalam kitab Muharrar, tidak disebut syarat ni tapi aku sebut. Au harfin, ataupun penambahan haraf. Au syartin, ataupun penambahan syarat. Lil mas'alati, dia qaid ni ikatan. Dia lebih kurang makna syarat jugalah. Dia kadang-kadang suatu permasalahan ada quyud dia. Ada qaid-qaid dia, ada ikatan-ikatan dia. Baik. Wa nahwi dhalika, dan seumpama demikian itu. Wa aktsaru dhalika min ad-daruriyat allati la budda minha, dan kebanyakan demikian itu, aktsaru mubtada. Kebanyakan demikian itu adalah min ad-daruriyat, itu khabar. Daripada perkara-perkara yang amat diperlukan, allati la budda minha, yang mesti daripadanya. Benda yang aku kawasan ni, yang aku buat penambahan tu, benda yang daruriyat, benda yang amat diperlukan, yang tidak dapat tidak daripadanya, yang mesti. Baik. Jadi pendek kata, benda yang disebut dalam kitab Minhajul Talibin adalah benda yang cukup-cukup penting saja. Benda yang penting-penting saja. Sebab itulah kitab Minhajul Talibin menjadi kitab matang yang cukup banyak ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i berkhidmat kepadanya. Di sana ada ulama yang mensyarahkan dia. Kita jangan kira dengan orang belajar saja. Orang ulama-ulama besar yang khidmat kepada dia, orang ramai. Itu belum lagi kita tengok kepada syarahan-syarahan ataupun terjemahan dan huraian kepada bahasa-bahasa yang selain daripada bahasa Arab, seperti kepada bahasa Melayu dan seumpamanya kan. Baik. Orang yang belajar tak tahulah ramai mana ulama yang belajar kitab ni, dan ramai mana penuntut-penuntut ilmu yang jadi kitab ni sebagai bahan untuk mendalami fiqh mazhab Imam Syafi'i. Katanya wa 'ala Allahil karim i'timadi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia sahaja, kepada Allah taala sahaja i'timadi, i'timadku, berpegang aku berpegang hanya kepada Allah. Sebab kita tahu makna hanya itu sekerana 'ala Allah khabar muqaddam, i'timadi mubtada muakhar, ditaqdimkan khabar di atas mubtada adalah yufidul hasra, memberi faedah akan hasar. Wa ilaihi tafwidhi, dan kepadanya Allah tafwidhi penyerahanku. Jadi aku berpegang kepada Allah, dan kepada Allah aku berserah, wastinadi, dan sandaranku. Aku hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpegang kepada Allah, orang yang bersandar kepada Allah, orang yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah taala tidak mensia-siakannya. Baik. Wa as'aluhu an-naf'a bihi li wa lisairil muslimin. Wa as'aluhu, dan aku meminta, aku bermohon, aku meminta, kembali kepada Allah, aku minta kepada Allah taala an-naf'a, memberi manfaat. Minta Allah taala memberi manfaat bihi, dengan sebabnya, bihi bihadzal mukhtasar, ataupun bihadzal mukhtasar, dengan mukhtasar ini, li untukku, wa lisairil muslimin, dan untuk sekalian orang Islam. Dan aku minta juga ridwanahu anni, ataf pada an-naf'ah, keredaannya Allah Subhanahu wa taala kepadaku, wa an ahibai, dan kepada kekasih-kekasihku, wa jami'il mu'minin, dan sekalian orang-orang yang beriman. Okey, habis. Itu habis dah muqaddimah. Jadi kita masuk dalam kitab pula. Kitab Taharah. Kitab pada membincangkan tentang bersuci. Dia kitab Taharah asalnya adalah kitabun ataupun kitab bayani taharah. Kitab nak menjelaskan taharah. Okey, kita ada dua kalimah. Yang pertamanya kalimah kitab, yang keduanya kalimah taharah. Kita ada dua kalimah. Yang pertamanya ada kitab, yang keduanya kalimah taharah. Yang pertama perkataan kitab. Dia kitab dalam bahasa Arab, dia kitab tu masdar. Kitab dalam bahasa Arab ataupun dalam penggunaan lughah dengan makna al-dhammu wal jam'u. Jadi kitab pada lughah, pada bahasa dengan makna al-jam'u wal dhammu, kumpul, himpun. Sebab itulah
Orang Arab kata lagu mana? Takattabat banu fulan. Tengok, takattabat banu fulan. Dengan makna benda? Ijtama'u. Perkataan takattabat banu fulan dengan makna ijtama'u, mereka itu berkumpul. Sebab perkataan kitab pada lughah dengan makna benda? Dengan makna ad-dhammu wal jam'u. Manakala kitab mengikut istilah. Kitab mengikut istilah. Istilah ulama adalah ismun, nama. Kitab ni adalah nama li jumlatin mukhtassatin, nama li jumlatin mukhtassatin minal ilmi, bagi jumlah satu perhimpunan yang tertentu daripada ilmu. Okey. Jadi nama sejumlah yang tertentu daripada ilmu. Okey, boleh faham? Sebut kata kitab, maksudnya ia adalah nama kepada sejumlah yang tertentu daripada ilmu. Kalau kitab fiqh, maksudnya dia nama kepada sejumlah ilmu yang berkait dengan fiqh. Okey, habis. Katanya, okey, itu perkataan kitab. Yang keduanya, taharah. Taharah ada makna pada lughah dan ada makna pada istilah. Jadi, makna pada lughah, dia taharah adalah masdar. Makna dia pada lughah adalah an-nadhafah wal khulus minal adnas. Maksudnya bersih daripada segala kekotoran. Dah kiralah kekotoran saat ni kekotoran yang zahir ataupun kekotoran maknawi. Tu makna nadhafah, tu makna taharah. Sebab itulah kita guna perkataan ataupun kita ada kekotoran maknawi. Contoh penyakit-penyakit hati. Sifat-sifat yang kotor yang ada dalam hati. Bersih sifat tersebut daripada hati kita juga dinamakan sebagai taharah. Jelas tak? Manakala perkataan taharah mengikut istilah ulama, makna dia adalah apa yang disebut oleh ulama, taharah ni adalah raf'u hadatsin au izalatu najas. Mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Itu secara ringkas. Taharah ni benda dua. Yang pertamanya mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar. Menghilangkan hadas dengan cara mandi wajib ataupun berwudu. Menghilangkan najis dengan air. Baik. Qala Allah Ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Nawawi rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala, permulaan kitab At-Taharah, dia mari firman Allah Ta'ala untuk mengambil keberkatan daripada firman Allah Ta'ala ini. Yang mana firman Allah Ta'ala ini dia berkait dengan taharah. Firman Allah Ta'ala ini dia berkait dengan benda taharah. Allah Ta'ala menceritakan tentang alat yang digunakan untuk bersuci, untuk bertaharah. Dan Imam Nawawi rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala dalam bab-bab yang lain dia tidak mari gini dia bab ni. Maksudnya bukan kesemua bab dalam kitab Minhajul Talibin Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala memulakan dengan ayat Al-Quran. Jadi untuk mengambil keberkatan daripada ayat Al-Quran, yang keduanya adalah untuk ikut cara yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i sebelum daripada dia membincangkan permasalahan hukum hakam, kalau ada ayat Al-Quran ataupun ada hadis ataupun ada asar yang berkait dengan apa yang ingin dibincangkan, maka dia akan datang ayat Quran tersebut ataupun hadis tersebut. Baik. Okey, jelas Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan telah kami menurunkan. Allah Ta'ala kami di sini adalah Allah. Dia perkataan na ni dia bukan mesti ramah. Dia na ni digunakan na untuk mutakallim, seorang yang bercakap, tapi al-mu'azzimi nafsah, yang membesarkan dirinya. Allah Ta'ala membesarkan dirinya diguna perkataan na. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami menurunkan daripada langit
air yang menyucikan. Apa maksud air yang menyucikan? Air yang suci pada dirinya dan dapat menyucikan perkara yang lain. Jadi Allah Ta'ala turunkan daripada langit air yang boleh digunakan untuk bersuci, sama ada untuk mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Okey, tu. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yushtaratu li raf'il hadathi wan najasi ma'un mutlaq. Disyaratkan bagi mengangkat hadas. Apa maksud mengangkat hadas? Menghilangkan hadas. Wan najis atau wan najas, dan menghilangkan najis. Disyaratkan ma'un mutlaq, air mutlaq. Okey, maksud dia dalam kita bertaharah, kita ada alat yang kita guna untuk bertaharah. Dalam kita bersuci, ada alat yang digunakan untuk bersuci. Alat yang digunakan untuk bersuci, sama ada bersuci daripada hadas ataupun bersuci daripada najis, adalah air. Selain daripada air, tidak dibolehkan. Syarat untuk menghilangkan najis, syarat untuk mengangkat hadas, mesti kena air. Nampak kan? Mesti kena benda? Kena air. Selain daripada air, tidak dibolehkan. Penggunaan air dalam mengangkat hadas, dalam berwudu, mandi wajib, hak ni ijma' ulama' tanpa ada khilaf. Ijma' ulama' mengatakan alat yang digunakan untuk berwudu dan mandi adalah air. Walaupun di zaman kita bermacam-macam cecair yang boleh menghilangkan kekotoran daripada tubuh badan kita. Betul tak gitu? Siap boleh mati kumang. Tetapi adakah benda tu dibolehkan kita guna untuk menghilangkan hadas, mengangkat hadas? Tidak dibolehkan. Kerana penggunaan air dalam mengangkat hadas adalah amrun ta'abbudi. Perkara ta'abbudi. Perkara benda? Perkara ta'abbudi. Walaupun ada sebahagian daripada ulama mengatakan amrun ma'qulul ma'na. Baik. Jadi, mesti kena guna air. Manakala menghilangkan najis, ada sedikit perbezaan pandangan di kalangan ulama. Mengangkat hadas, mesti dengan benda? Dengan air. Air pula air mutlak. Apa maksud mutlak? Mutlak ni adalah dilepaskan daripada sebarang ikatan. Itu air mutlak. Faham? Apa makna mutlak? Dilepaskan daripada sebarang ikatan. Tidak diqaidkan. Qaid makna ikatan. Tidak diqaid. Diqaidun makna benda? Ikatan. Al-ilmu saydun wa kitabatuhu qaidun. Ilmu itu adalah binatang perburuan. Wa kitabatuhu qaidun. Tulisnya adalah ikatan dia. Ikatan nak ikat molek ilmu adalah kena tulis. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Mungkin ikat binatang perburuanmu dengan tali-tali yang kukuh. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Fa minal hamaqati an tasida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiq. Benda hak yang bodoh. Kalau sekiranya mung tu pergi buru-buru, tiba-tiba mu lepas gitu dah ikat boleh. Penat saja, letih saja, leluh saja. Tengah malam lagi jerat ayam, tiba-tiba pergi lepas. Penat saja. Baik. Jadi mutlak air yang diitlaqkan, yang dilepaskan daripada qaid. Dan ulama kata air mutlak ni ulama ambil mana dalil? Nak dalil kan? Mana dalil? Sebenarnya ada dalil. Dan dalil di lagu mana tu? Dalam Quran. Allah Ta'ala kata mana? Mana? Falam tajidu ma'an fatayammamu. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka tidak mu dapat air. Mu tidak ada air. Tengok. Falam tajidu ma'an. Allah Ta'ala kata ma'an, air. Allah Ta'ala qaid tak air di situ? Tidak. Allah Ta'ala kabut air secara itlaq. Betul tak gitu? Nampak tak yang? Memang tak ada sebut perkataan mutlak. Tapi mu orang yang belajar usul fiqh, mu akan faham lah. Perkataan mak tu mutlak. Faham? Begitu juga dalam hadis. Ketika mana orang Arab Badui, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika mana orang Arab Badui kecing,
dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, subbu alaihi dhanuban mimma, tuangkan ke atas air kecilnya setimba daripada air. Rasul kata dhanuban mimma'in. Ada tak qaid di situ? Air ni mutlak ke muqayyad di sini? Mutlak. Maka sebab itulah ulama kata benda syarat mesti kena, syarat dia adalah air mutlak. Dah air mutlak lagu mana? Nanti kita akan cerita. Dah air yang tidak mutlak lagu mana? Nanti kita akan cerita. Baik. Wahwa dan iaitu ma' mutlaq, ma'un mutlaq, ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaid. Apa hak yang jatuh atasnya nama air, maksudnya orang panggil air bila qaidin tanpa ada ikatan, tanpa sebarang ikatan. Sama ada ikatan saat itu dengan idhafah, dia qaid, mungkin qaid dengan idhafah, mungkin qaid dengan sifat, dan mungkin qaid dengan alif lam lil ahdi. Sebagai contoh, qaid dengan idhafah. Okey, contoh qaid dengan idhafah, ma wardin, air dia, air mawar. Okey, itu dipanggil qaid dengan idhafah, ma wardin. Contoh qaid dengan sifat adalah ma'un dafiq. Tak gitu dalam Quran ada tak sebut? Khud benda? Allahu Rabbi, tak ingat ayat kan? Bukan, undur sikit ha. Khuliqa, cepat ingat hari ni laju. Khuliqa min ma'in dafiq. Diciptakan manusia itu daripada ma'in dafiq, air yang terpancuk. Okey, ada qaid tak di sini? Air dia air dafiq. Qaid tak? Qaid dengan dia dengan sifat, faham? Kadang-kadang qaid dengan dia, kadang-kadang qaid dengan alif lam lil ahdi dhihni, ataupun lil ahd, alif lam lil ahd, bagi maklum. Ketika mana seorang perempuan Ummu Sulaim bagi jumpa dengan Rasulullah, dia tanya soalan kepada Rasulullah, adakah wajib kepada perempuan mandi apabila dia bermimpi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma'. Kata Rasulullah, ya, apabila dia melihat al-ma', air. Air di sini adalah air yang maklum, dia guna perkataan alif lam. Maksudnya perkataan al-ma' dita'rifkan, dimakrifahkan dengan alif lam. Alif lam di sini adalah alif lam lil ahdi, maklum. Faham lagi? Baik. Wa huwa ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaid. Katanya, fal mutaghayyiru bimustaghnan anhu ka za'faranin taghayyuran yamna'u itlaq asma'il ma'i, yamna'u itlaq asma'il ma'i ghairu tahur. ولا يضر تغير لا يمنع الاسم ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره. Kita start pukul apa ni? Okey. Kita berhenti pukul 10 lebih orang. Betul tak? Betul dah. Takut lajak je. Tak lajak dah. Okey, kita air mutlak. Air mutlak kadang-kadang dia berubah. Kadang-kadang dia berubah. Nampak? Yang mana berubah saat itu dia terbagi kepada dua. Yang pertama berubah dengan suatu benda yang suci, yang keduanya berubah dengan suatu benda yang najis. Ni air. Kita sekarang ni air dia air mutlak. Air mutlak. Ni air dia air gau. Qaid dengan gau bukan qaid yang lazim. Faham? Kalau kita nak kata air gau pun tak ada masalah. Kalau dalam penggunaan bahasa kita begitulah. Panggil air saja pun tak ada masalah. Air. Baik. Tiba-tiba ada suatu benda yang lain bercampur dengan air ni. Jadi apabila bercampur, maka dia ada dua kemungkinan. Benda yang bercampur dengan air saat itu adalah benda yang suci, dan yang keduanya benda yang najis. Okey je lah.
Okey, kita ambil benda yang suci. Benda yang suci ketika dia bercampur dengan air, ada dua kemungkinan pula. Kemungkinan dia mengubahkan sifat air dan kemungkinan dia tidak mengubahkan sifat air. Okey, boleh. Boleh tak lagi? Yang pertama benda dia mengubahkan sifat air. Sifat air ada apa? Ada 3. Yang pertama, bau, rasa, warna. Hak yang mengubahkan sifat air terbahagi kepada 2 pula. Banyak orang pembahagian dia. Yang pertamanya, perubahan saat itu adalah perubahan yang sedikit. Yang keduanya, perubahan yang banyak. Okey, nampak? Sekali lagi ya. Hak yang air mutlak, tiba-tiba ada suatu benda yang jatuh ke dalam air mutlak tersebut. Bercampur dalam air mutlak tersebut. Yang mana benda yang bercampur dengan air mutlak, dia terbagi kepada apa? 2. Yang pertamanya benda hak yang suci, yang keduanya benda hak yang najis. Okey, hak yang najis akan datang, kita akan cerita. Benda yang suci, dia terbagi kepada 2. Yang pertamanya benda tu dinamakan sebagai mukhalid, yang keduanya dinamakan sebagai mujawir. Mukhalid ni maksudnya adalah benda hak yang apabila dia bercampur dengan air, la yumkinu fasluhu minal ma'. Tidak boleh dah kita nak pisahkan dia daripada air. Nak buang semula tak boleh dah. Manakala mujawir, ketika dia bercampur dengan air, boleh kita pisahkan dia daripada air. Kalau jatuh batang kayu dalam kolah, boleh tak kita buang batang kayu sana? Boleh tak buang? Jadi batang kayu mujawir ke mukhalid? Mujawir. Faham? Tapi kalau shampoo jatuh dalam kolah, shampoo bukan botol dia, shampoo terus jatuh dalam kolah. Sabun, debu jatuh dalam kolah. Jatuh dalam beledi. Masuk dalam air, duduk dalam beledi. Boleh tak kita nak pisahkan balik? Tak boleh. Maka dinama dia benda? Mukhalid, bukan mujawir. Okey, boleh faham? Hak mujawir kita tak mau cerita. Nak cerita hak yang mukhalid. Nampak? Kita nak cerita benda? Mukhalid. Mukhalid, hak yang campur dengan air, hak yang mutlak sekali. Dia mengubahkan sifat air, kadang-kadang tidak mengubah. Kalau tidak mengubahkan, tak ada masalah. Air tetap dinamakan sebagai air mutlak. Kalau mengubahkan, maka kita kena tengok. Mengubah saat itu sikit ke banyak. Kalau sikit tak ada masalah. Sikit je buah, tak ada masalah. Masih lagi kekal, air itu air mutlak. Nampak? Kalau banyak, saat ini sikit kan? Kalau banyak, berubah banyak. Maka kita kena tengok pula. Tengok. Air saat itu boleh dapat dielokkan tak daripada benda tu. Nampak? Kalau tidak dapat dielokkan, benda tu memang tak boleh nak elok dah. Sebab air duduk dalam telaga, atas telaga saat itu ada sebatang pokok. Pokok tu, daun dia, buah dia jatuh dalam telaga lah. Kita nak buat wadah tak kan? Kita nak tunggu situ. Faham? Siapa ke busuk kahung bangun air? Ijah air campur dengan daun tu. Lepas tu tidak boleh nak dielokkan. Lepas tu tak ada masalah. Dimaafkan. Maksudnya air tu masih lagi kategori air mutlak, boleh kita guna untuk bersuci. Faham? Nampak tak kan? Okey, tengok dia kata fal mutaghayyiru bimustaghnan anhu ka za'faran taghayyuran yamna'u itlaqas mil ma'i. Itu ghairu tahur. Air yang berubah. Al-mutaghayyir, air yang berubah. Air yang berubah, tapi kita kena ingat, air yang berubah ni, berubah sebagai perubahan yang teruk. Bukan perubahan yang sikit, perubahan yang teruk. Sebab kat gini dia akan buat mari, taghayyuran tu. Nanti kita akan baca hak yang perubahan yang teruk kat gini. Dia berubah dengan benda bimustaghnan. Dengan sesuatu hak yang terkaya air daripadanya. Maksud benda terkaya, air saat ni itu tidak memerlukannya. Kita boleh elokkan air daripadanya. Okey, boleh faham. Boleh faham tak maksud mustaghnan anhu. Benda ni boleh kita elok. Faham? Klorin ni adakah mustaghnan anhu ataupun tidak? Tidak. Dia bukan mustaghnan anhu. Maksudnya kita boleh elok, tapi kita pisah pergi letak. Faham? Cuma perubahan dengan klorin sikit tak ada masalah. Kalau banyak tak boleh lah. Ni sikit ke banyak? Sikit. Banyak warna. Dah kalau banyak buat wuduk mana? Sikit je. Orang panggil air tak kira.
Panggil air baik tak? Ada air banyak mana? Sikit. Sikit bukan banyak. Baik. Contoh ke za'faran, seperti za'faran. Kena ada za'faran. Za'faran sejenis benda. Sejenis tumbuhan, za'faran. Boleh tengok, Google je. Lah ni mudah je, Google je lah ni. Faham? Muka nak Google. Ke za'faran, seperti za'faran. Za'faran ni boleh tak kita nak elok daripada air? Kalau hidup dalam, boleh tak nak elok? Ke mesti kalau air kena ada za'faran dalam? Boleh tak nak elok? Boleh. Bukan boleh nak pisah, boleh nak elok ke tak? Boleh nak elok kan? Boleh dielokkan. Tapi guna capur ni, aku sengeleng ke letak. Faham? Nampak kan? Mutaghayyir, taghayyuran. Taghayyuran tu dipanggil maf'ul mutlaq bagi al-mutaghayyir. Sebagai perubahan yamna'u, yang menghalang, ia kembali kepada taghayyur, itlaq ismil ma'i. Panggil nama air. Maksudnya, panggil nama air pula. Itlaqkan nama air. Tidak boleh dah nak panggil air mutlak. Teruk sangat perubahan saat itu, orang nak panggil dah air mutlak. Teruk sangat perubahan. Kalau perubahan yang sedikit, maka masih lagi dinamakan air mutlak. Ini perubahan yang banyak. Al-mutaghayyir mubtada ghairu tahur atau khabar. Air itu adalah tidak menyucikan. Air itu tidak menyucikan. Jadi ghairu tahur, dia hanya nak menafikan tahuriyah air. Dia tidak menafikan air saat itu suci. Dia nak menafikan dia menyucikan air. Jelas tak? Jelas tak? Maksudnya, air itu tidak boleh lagi kita guna untuk bertaharah. Tapi adakah air saat itu mutanajis? Tak, dia tak mau cerita bab tu. Dia nak cerita air ni bukanlah tahur. Dia nak menafikan tahuriyah air. Faham tak lagi? Bukan nak menafikan tahiriyah air. Dua perkara yang berbeza. Wala yadurru taghayyurun la yamna'u lismah, dan tidak memberi mudarat. Maksud dia tidak memberi mudarat, begitu istilah yang digunakan oleh ulama. Kita kena benda yang istilah yang kita jarang dengar, kita kena lama sikit. Wala yadurru, tidak memberi mudarat. Maksud dia tak ada masalah. Tak mengapa tak ada masalah ni. Taghayyurun, perubahan, berubah, la yamna'u lismah, yang tidak menghalang akan nama air. Isma maksudnya itlaq ismil ma'i. Maksudnya tidak menghalang kita namakan ataupun kita panggilkan air itu sebagai air mutlak. Kalau perubahan begitu tak ada masalah. Maksudnya masih lagi boleh digunakan air tersebut untuk bersuci. Okey, nampak kan? Wala mutaghayyirun bimukthin wa tin. Dan tidak juga air yang berubah, ia mutaghayyirun, dia ataf pada kata taghayyurun. Maksudnya la yadurru mutaghayyirun, tidak memberi mudarat, tak ada masalah air yang berubah walaupun teruk, tapi berubah saat itu bimukthin, dengan sebab diam yang lama. Kita letak air pada satu tempat, kita nak cara, nak kosek, duduk lama situ 3 tahun, duduk dalam tong. Kita buka busuk kohong bau. Hitam legang air. Tak ada campur benda-benda pun. Jadi gitu air. Dah kita ambil daripada kawasan hak yang memang kawasan barang ke, tidak kawasan barang. Kawasan tanah tu busuk dah. Jadi air jadi hitam. Hitam. Boleh tak kita guna? Boleh. Ia tidak memberi mudarat. Maksudnya tak ada masalah. Sebab perubahan saat itu kerana muks. Apa mana muks? Apa mana muks? Diam yang lama. Maksudnya berhenti. Maksudnya dia berada di situ. Terbiar di situ. Maksudnya dia tidak makna muks saat itu. Faham tak ni? Muks. Tak faham? Dan apa lagi? Kita tok air dalam beldi, kita lock gitu lah. Sampai 3 tahun lock tak cara gitu lah. Itu panggil muks. Faham tak lagi? Panggil dia? Diam yang lama dia berada di situ.
Kau tak faham ni? Nak cakap benda pula, tak faham ni? Ha? Takung lama. Takung lama situ boleh. Ada masalah. Orang bandar lain. Kita orang darat je payah. Wadah mutaghayyirun bimuktin watin. Dan tanah. Berubah dengan tanah. Tu tak ada masalah. Nah, sebab memang tak nak elok dah. Betul tak gitu? Dan tanah dengan air ni memang nak pisah dah. Satu. Yang keduanya adalah tanah ni dia kadang-kadang digunakan untuk bersuci. Sebagai contoh dalam masalah kita nak samuk anjing. Wa tuhlubin. Dan berubah dengan sebab tuhlub. Tuhlub mana benda? Tuhlub mana benda? Dengan sebab lumuk. Benda? Lumuk. Betul tak lumuk? Saya tengok. Mana benda? Tuhlub. Rasa lumuk dah. Tak ingat. Betul dah lumuk? Betul dah. Tak ingat. Mana benda? Okey, dengan sebab lumuk. Jadi kita kata kita air duduk dalam beldi, lepas tu naik lumuk, jadi warna benda lumuk. Warna jingga. Warna hijau. Berubah, teruk lah. Baik. Benda tu boleh nak elok ke tak? Tak boleh, dia nak elok kan? Okey. Maka tak ada masalah. Dan berubah dengan ma fi maqarrihi wa mamarrih. Perkara hak yang ada pada tempat tetap air dan tempat lalu air. Kita ada tempat hak yang kita simpang air ataupun tempat tetap air. Contoh kita kata kita ada buat suatu kolam yang mana air daripada bukit tu kita takung dalam kolam tu. Tu maqari, tempat takung dengan air. Maka tempat takung dengan air tu tanah situ, tanah busuk pohon sebagai contoh, berubah air. Maka tak ada masalah. Teruk pun tak ada masalah. Buat mamarihi dan tempat lalu air, maksudnya laluan air. Kita buat laluan air daripada air terjun sampai ke rumah kita, ada tempat laluan dia hak yang kosong, hak yang sampai ke air jadi berubah kan. Maka tu tak ada masalah. Wa kadza, dan seperti ini mutaghayyirun bimujawirin ka'udin waduhun. Seperti ini hak air yang berubah dengan mujawir. Tadi kita cerita tak? Mujawir. Tadi kita cerita tadi mukhalid dengan mujawir. Mujawir ni maksudnya adalah benda yang apabila dia masuk dalam air boleh lagi kita pisahkan dia daripada air. Ma yumkinu fasluhu minal ma'. Itu makna mujawir. Jadi kalau berubah dengan mujawir tak ada masalah. Contoh ka'ud. Seperti kayu ud. Waduhun dan minyak. Dia minyak ni termasuk dalam mujawir. Sebab minyak apabila campur dengan air, kita boleh tengok ni kawasan minyak dan kawasan air. Au biturabin turiha fihi fil adhar. Dia guna dah perkataan tu. Ataupun berubah dengan sebab tanah yang dicampur ke dalam air. Tadi berubah dengan tanah yang asal. Ni tanah saat ni tu dicampur di dalam air. Ambil airnya gitok. Ambil tanah yang gitok dalam air. Zepah dengan Mu'ad, dia tengok kalau penuh air, budak besar tu, ayah dia tak ada, dia pakak, dia ambil akuk tu, tanah dia tak dalam kolah. Allah tengok. Keruh air kolah, dia pakak kucau. Air tak banyak pula. Contoh aja kan. Keruh kolah. Okey. Sekarang ni kita hak yang budak tu pisah gila tak? Adakah memberi mudarat? Kata ulama tidak. Tu maksudnya wa kadza mutaghayyirun bimujawirin. Kadza tu kan tadi kata la yadurru kan. Tidak memberi mudarat. Maksudnya benda air itu masih lagi boleh digunakan untuk bersuci. Kalau berubah dengan mujawir, contoh ka'ud, wadun, ataupun dengan tanah. Tanah ni bukan mujawir dah lah. Mukhalid, betul tak? Ke mujawir. Mukhalid. Memang ada sebahagian daripada tanah boleh kita buang, tapi bukan semua. Apabila campur dengan air kan, dia mukhalid. Dengan tanah yang dicampur dalam air. Fil adhar. Dia guna perkataan fil adhar. Kita ingat dah. Kita kena ingat balik. Kalau sebut kata fil adhar, yang pertama kita kena faham permasalahan ni adalah permasalahan khilafiyah.
khilafiyah yang pertama. Yang keduanya adalah khilaf di antara aqwal Imam Syafi'i sendiri. Di antara pandangan Imam Syafi'i sendiri. Apa yang disebut di sini adalah pandangan hak yang arjah, hak yang paling kuat. Hak yang difatwakan, yang mu'tamad. Manakala muqabil dia adalah hak yang pandangan hak yang marjuh, yang lemah. Tetapi muqabil al-azhar dengan al-azhar adalah dalil sandaran dia kuat. Sebab dia qawiyal khilaf, kuat khilaf. Maksudnya pandangan al-azhar dengan muqabil al-azhar sandaran dia sama-sama kuat, tetapi sandaran al-azhar lebih kuat. Maksudnya ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan Imam Syafi'i sendiri bahawasanya apabila bercampur dengan tanah yang diletak dalam air, maka ia tidak lagi dapat digunakan untuk bersuci. Dia memberi mudarat. Okey, jelas kan? Wa yukrahul musyammas. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian yang sangat baik pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang join dan juga yang share pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan sambung untuk sesi yang keempat, siri yang keempat pada malam esok, insya-Allah. Jadi sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian yang sangat menarik pada malam ini, dan terima kasih semua. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.